Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi pelajar tingkatan 4. Okey, kali ini untuk minggu yang kedua pula. Okey, kita masih lagi meneruskan topik kita bab 7 graf gerakan dan masih lagi subtopik yang sama iaitu bagi graf jarak dan masa. Okey, so minggu lepas kita ada tengok contoh macam mana contoh bagi graf jarak masa. Okey, kali ini kita akan tengok satu lagi contoh graf jarak masa. Okey, sebelum tu jangan lupa kita punya rumus laju bersamaan dengan jarak bahagi dengan masa. Ataupun laju juga kita boleh gunakan rumus kecurunan. Iaitu rumusnya adalah M bersamaan dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. Diberi graf jarak masa bagi pergerakan suatu objek. Objek itu bergerak dari O ke R dalam tempoh 120 minit. Okey. Soalan ni boleh rujuk modul muka surat 5. Okey, di sini dia dah bagi graf kita. So di sini kalau awak tengok menaik, mendata, menaik. So bermaksud di sini kecurunan dia positif. Dekat sini juga kecurunan dia adalah positif. Okey, so kalau cikgu highlightkan, yang ini M dia positif. Yang ini M dia bersamaan dengan kosong, PQ sebab dia tak ada kecurunan. Sebab kalau awak tengok dia mendata dia bukan kecurunan. So QR kecurunan dia adalah positif, dia menaik, menegak. Okey, tengok soalan yang pertama. Nyatakan tempoh masa dalam minit ketika objek itu berhenti seketika. Okey. Objek itu berhenti seketika ataupun dia berada dalam keadaan pegun. Pegun bermaksud tidak bergerak. Okey. Kalau kita tengok graf kita, dia ada 3 bentuk graf. Menaik, mendata, menaik. Yang mana yang menunjukkan tidak bergerak? Okey, yang menunjukkan tidak bergerak adalah yang mendata. Kalau awak tengok yang mendata, graf itu adalah daripada P ke Q. Okey, P ke Q. Tetapi soalan diminta tempoh masa. Maksudnya berapa lama dia tak bergerak, berapa lama dia berhenti, berapa lama dia pegun. Okey. So untuk yang pertama, dia mula berhenti pada minit ke-40. Betul? Dan dia mula bergerak balik pada minit ke-80. Jadi tempoh dia berhenti daripada 40 hingga 80. So jadi tempoh dia adalah 80 hingga 80 tolak 40 bersamaan dengan 40 minit. Jika dia tak bergerak 40 minit. Okey, yang kedua. Hitung laju dalam kilometer per jam objek itu dari O ke P. Okey, dia dah nyatakan O ke P. Okey, ini O ke P. Dia nak laju. Bila sebut laju, kita boleh gunakan rumus kecurunan yang ni. Okey. Apa kata kita keluarkan dulu OP. Cikgu akan keluarkan dulu OP. Ini O. Ini P. Apa tujuan cikgu keluarkan? Cikgu nak buat koordinat. O koordinat dia adalah 0, 0. P koordinatnya adalah 40, 30. Okey.
Cikgu labelkan ini X1, Y1, yang ini X2, Y2. So jadi rumus dia laju, cikgu gunakan rumus kecurunan. Y2 kita 30 tolakkan dengan 0 per X2 kita adalah 40 tolakkan dengan 0. So 30 tolakkan dengan 0. So bermaksud ini unit dia dalam kilometer So 40 tolak 0, ini unit dia dalam minit. Ini kilometer, ini minit. So jadi di sini 30 kilometer 40 minit. Okey, akan tetapi hati-hati. Soalan dia minta kilometer per jam. So jadi dia nak kilometer per jam. Kalau kita tengok dekat atas, kilometer dengan kilometer dah selesai. Kita tak perlu usik apa-apa. Cuma yang di bawah saja. 40 minit dengan jam. So jadi minit kita kena tukarkan dia kepada jam. Sebab apa? Soalan diminta kilometer per jam. Jadi apa yang awak ada sekarang kilometer per minit. Soalan diminta kilometer per jam. So jadi minit kena tukar kepada jam. Okay, so macam mana nak tukar kepada jam? So jadi 30 kilometer. So nak tukar kepada jam 40 bahagikan dengan 60. So awak akan dapatlah jam. So bila awak masukkan dalam kalkulator awak akan dapat hasilnya adalah 45 kilometer per jam. Ingat, kalau soalan, tengok unit apa yang soalan dia minta. Kalau dia nak kilometer per jam, so awak kena check balik. Okay, so atas kilometer, bawah minit. So jadi minit, kita kena ikut apa soalan nak, iaitu dia nak masa dalam jam. So bila dia nak masa dalam jam, 40 bahagikan dengan 60. So bila dia dapat jawapan, 30 bahagikan dengan yang awak tukar kepada jam tadi tu. So awak akan dapatlah 45. Okey, dan yang ketiga, cari jarak dalam meter yang dilalui oleh objek itu dalam 40 minit yang terakhir. Mana 40 minit yang terakhir? Bila sebut je perkataan terakhir, kedudukannya mesti di belakang sekali. Cuma kita nak cari, di mana 40 terakhir tu? Iaitu antara 80 hingga 120. So cuba kita buktikan betul ke 80 hingga 120 ni adalah perbezaan adalah sebanyak 40 minit. So 120, so 80. So jadi 120 tolak 80, so akan dapat 40 minit. Disebabkan kedudukan dia di belakang, maka nama panjangnya adalah 40 minit terakhir. Okey, so jadi ini adalah 40 minit terakhir. So dia minta jarak. Okey, mana graf bagi 40 minit terakhir? So ini saja. So yang ini saja QR. Okey, kita tengok Q. Kalau tengok betul-betul koordinat Q ni, jarak dia adalah pada 30 km. Okey, berakhir dekat R. So kalau kita tengok R pada part CY, dia berakhir pada kilometer 50. So jadi dia nak cari jarak antara Q ke R. So macam mana kita nak cari jarak? Kita cari perbezaan dia. So cari perbezaan dia iaitu 50 tolak 30. So awak akan dapat 20 kilometer. Akan tetapi dia nak unit dalam meter. So tukarkan dia kepada meter. So kilometer tukarkan dia kepada meter, kita kena darabkan dengan 1000 ataupun kita tambahkan sahaja 3 sifar.
So 20 tambah 3 sifar, 1, 2, 3. So maka jawapannya adalah 20,000 meter. Okey, selesai untuk graf jarak masa. Okey, kita akan masuk graf yang kedua, iaitu graf laju masa. Okay, yang pertama kita akan tengok dulu macam mana kita nak melakarkan graf laju masa. Okay, sama juga step dia macam graf jarak masa. Okay, lengkapkan graf laju masa berdasarkan jadual yang diberi. Okay, dia dah bagi jadual. Jadual ini menunjukkan koordinat. So kita dah dapat koordinat, kita dah boleh baca koordinat, kita plotkan terus. Okay, so yang pertama 0, 0 di sini. Yang kedua 3, 80. 3, 80 dekat sini. Yang ketiga 6, 80. 6, 80. 9, 80. Dan 12, 160. So ambil pembaris, kemudian gariskan. Dia menaik, dia mendatar, dia menaik. Okey, di sini tafsiran daripada sini menunjukkan, okey, kalau cikgu labelkan ini A, ini B, ini C dan ini D. Okey. A, B, kalau graf menaik tadi tu, kalau untuk graf jarak masa menunjukkan kecurunan positif. Kalau laju masa pula menunjukkan ini adalah pecutan. Kalau menaik, pecutan. Okey, manakala B ke C, kalau graf jarak masa tadi kecurunan dia sifar. Kalau untuk graf laju masa, B sini menunjukkan laju seragam. Okay, CD sama dengan AB lah, iaitu pecutan. So dia ada satu lagi istilah. Okay, kalau dia menurun, kecurunan positif. So bermaksud namanya adalah pecutan. So bermaksud pecutan awak di sini nilainya adalah negatif. Nyah ni sebenarnya bermaksud negatif. Okey, pecutan negatif. Okey. Okey, buka modul Julai. Buat latihan muka surat 5 hingga 7. Sekian. Terima kasih.